السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ad-Da' wad-Dawa, iaitu kitab berkenaan dengan penyakit dan juga kaedah merawatnya. Bagaimana cara untuk merawat penyakit yang kita alami. Kita masih dalam bab yang berkaitan dengan doa. Peranan doa dalam menyembuhkan penyakit, dalam menghilangkan musibah yang berlaku kepada kita. Baik. Malam ni masih lagi pada tajuk waktu-waktu terkabulnya doa. Muka surat 22 kan? 20. Muka surat 20. Waktu-waktu terkabulnya doa. Kita dah sempat bincang sebelum ini tentang 1/3 malam terakhir. Yang kedua tu saat ataupun waktu azan dilaungkan. Dan yang ketiga itu antara azan dan iqamah. Ini antara waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi saya akan ulas sedikit berkenaan dengan waktu antara azan dan iqamah. Baik, waktu azan dan iqamah ini, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, kita dapati bagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan iqamah digunakan dengan perkataan azan. Contohnya ialah hadis dalam hadis Bukhari, an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzaini salatun thalathan liman syaa. Daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara setiap dua azan. Jadi Nabi guna perkataan azan. Azan yang Bilal laungkan bagi menandakan masuknya waktu dipanggil azan. Lepas tu iqamah yang dikumandangkan, yang dilafazkan oleh Bilal sewaktu kita nak semayang. Kita di Penang ni biasanya selepas 10 minit daripada azan kita iqamah. Jadi iqamah tu hadis menyebut dengan istilah azan.
Hadis menyebut dengan istilah azan. Jadi Nabi sebut antara setiap dua azan. Maknanya antara dua azan, antara azan dengan iqamat. Antara azan dengan iqamat, Nabi kata adanya sembahyang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali bagi orang yang menghendaki. Nabi sebut 3 kali, liman syaa, liman syaa, liman syaa. Siapa yang nak, maka dia sembahyang. Baik, maka ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama tentang apa maksud tempoh antara azan dan iqamat. Maka apa yang disebut contohnya oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang kita sering kali sebut bin Baz. Kan, dia ni dulu adalah almarhum, dahulunya adalah pengerusi, chairman kepada Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wal Ifta' Arab Saudi. Maka apa kata bin Baz rahimahullahu ta'ala? Dia kata bahawa antara azan dengan iqamat itu adalah sekitar 15 dan 20 minit. Itu yang dia sebut, 15 dan 20 minit. Kita di Malaysia ni biasanya 10 minit. Setengah-setengah masjid yang saya pergi, subuh dia bezakan, subuh dia buat 15 minit. Itu terpulang kepada AJK masing-masing lah, bincang apakah waktu tempoh yang sesuai untuk kita jarakkan di antara azan dengan iqamat, bergantung kepada keadaan masing-masing dan kelulusan pihak berautoriti. Tetapi setengah-setengah masjid kita subuh dia buat 15 minit kan. Antara alasan dia sebab dia kata subuh ni lambat sikit. Orang kita bila dia bangun tidur susah nak bangun, nak kena pergi toilet, macam-macam masalah. So dia orang tambah ekstra 5 minit daripada 10 minit yang biasa. Itu setengah-setengah tempat. Setengah masjid semua 5 waktu sembahyang tu semua 10 minit. Itu terpulang kan kepada perbincangan masing-masing. Maka apa yang dijawab apabila ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata tak boleh kita segerakan iqamah, tak boleh kita mempercepatkan iqamah, tak boleh. Hendaklah ada waktu, hendaklah ada gap antara azan dan iqamah. Dan dia kata waktunya ialah sekitar 1/4 jam. 1/4 jam maknanya 15 minit. 15 minit. Ataupun 1/3 jam. 1/3 jam maknanya 20 minit. Ataupun mana-mana waktu yang lebih kurang pada sekitar itu. Baik. Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan hal ini. Pasal apa disunatkan kita ada gap masa itu antara azan dengan iqamah? Dan kenapa makruh kalau kita tidak ada gap? Lepas azan terus iqamah, dia jadi makruh. Sebab apa? Sebab para fuqaha mengatakan bahawa di antara sebab kenapa dianjurkan kepada kita supaya ada tempoh sekejap antara azan dan iqamah, supaya boleh bagi orang-orang Islam untuk bersiap-siap pergi sembahyang. Ketika azan tu dilaungkan, ada yang berada dalam toilet, maka waktu yang kita bagi untuk dia itu pada kadar waktu yang dia tidak perlu tergesa-gesa untuk datang ke masjid. Mana kalau dia duduk dalam toilet, dia boleh selesaikan urusan dalam toilet tanpa dia perlu tergesa-gesa. Kalau dia belum ada ambil air sembahyang, maka dia tidak perlu tergesa-gesa, rushing, nak cepat sampai jatuh licin bilik air, tak mau. Dia boleh dengan tenangnya pergi ambil air sembahyang dan dia datang ke masjid. Itu dia ambil pada average, kan? Pada waktu yang biasanya orang ambil masa. Maka sebab itu kita di Malaysia kita ambil masa 10 minit, kan? Di setengah tempat 15 minit dan 20 minit bergantung kepada keadaan masing-masing. Maka apa yang dijawab, kan? Apabila ditanya berkenaan dengan tempoh ini, maka hendaklah pada waktu
orang boleh berwuduk, membersihkan dirinya. Kalau dia sedang makan, dia tidak perlu tergesa-gesa menghabiskan makanan dia. Duduk tengah makan ni, tiba-tiba azan. Maka tempoh waktu yang kita bagi tu pada tempoh yang dia boleh habiskan dengan tenang makanan dia. Kalau dia sedang bekerja, dia berhenti kerja dia, ambil wuduk, bersihkan badan dia, dia datang ke masjid. Maka sebab itulah setiap tempat tu, waktu tu lebih kuranglah antara 10 minit ataupun 15 minit ataupun 20 minit. Maka bagi sesiapa yang diberi jawatan untuk menguruskan masjid, dia perlu memperhatikan waktu ini. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk melaungkan iqamah. Kecuali kan imam sudah pun hadir dan imam mengarahkan supaya dilaungkan supaya diucapkan iqamah, maka pada ketika itu kita iqamat. Tetapi kalau imam dia lambat datang, maka hendaklah didirikan solat tanpa imam tersebut. Kena ada gantilah kepada imam, tak perlu tunggu dia. Kita kata tempat kita dah tetapkan 10 minit. 10 minit imam belum sampai. Maka kita semayang dengan sesiapa yang boleh menjadi imam. Tapi yang ni pun ada masalah juga tuan-tuan. Kan, terutamanya masjid-masjid di kampung. Kan. Mentaliti orang kampung ni bukanlah semua tu tidak baik, tapi sebahagian, setengah-setengah tu masih lagi ada masalah cara berfikir. Dah tetap dah 10 minit dan dia datang lambat. Jemaah tak tunggu dah. Suruhlah siapa jadi imam. Imam nombor 2 ke, Bilal ke, apa semua siapa yang boleh jadi imam, dia jadi imam. Jadi ada satu tempat ni, AJK cerita dekat saya, imam ni dia sensitif. Kalau dia sampai, orang dah semayang, dia marah. Padahal dia lambat. Jadi kita sebagai manusia ni tuan-tuan, kita kena sedar. Bila time kita silap, kita ada kelemahan, kita kena akui kelemahan kita. Kita jangan ego dengan jawatan yang kita ada. Jawatan kita imam sahaja, bukan jawatan Perdana Menteri pun. Jadi bila kita lambat, kena akuilah bahawa kita lambat dan orang tak boleh nak tunggu kita. Sebab orang ada urusan masing-masing. Tengok jam cukup 10 minit, jam dekat dinding dah bunyi dah, maka iqamat. Teruskan sembahyang. Tidak perlu menunggu imam. Dan imam dia tidak boleh berkecil hati jikalau jemaah tidak menunggu dia, kerana inilah perintah agama. Maka jikalau dia menjadi imam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh berkecil hati jikalau jemaah tidak menunggu dia, kerana ini adalah ajaran agama. Baik. Kemudian selepas antara azan dan iqamah, maka kita perbanyakkan doa supaya ada peluang kita agar doa kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waktu terkabulnya doa ialah setelah melaksanakan solat wajib. Selepas melaksanakan solat wajib. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud doa tu dia mustajab, mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala jikalau kita panjatkan doa itu selepas solat wajib? Apa yang dimaksudkan dengan selepas daripada solat fardu ataupun sembahyang wajib? Jadi ini antara perkara yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Puncanya kerana terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran supaya berdoa selepas sembahyang. Memang ada hadis Nabi suruh kita doa lepas sembahyang. Dan doa ni mustajab. Ini adalah waktu mudah terkabulnya doa. Cuma para ulama berbeza pendapat. Maksud selepas doa tu yang mana satu? Maksud selepas sembahyang tu yang mana satu? Puncanya kerana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan perkataan duburi kulli salah. Nabi menggunakan perkataan duburi kulli salah. Dubur. Kan? Dubur.
Apa maksud dubur? Bukan dubur kemaluan kita tu. Kan dubur di sini maksud dia apa? Kita kata punggung ataupun hujung sembahyang. Apa maksud fi duburi kulli salah? Ini dalam hadis Abu Dawud yang mana Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ni sahih. Di mana hadis ni berbunyi usika ya Muaz. Nabi cakap dengan Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salah taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi kata, aku pesan kepadamu, aku wasiat kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan doa pada setiap dubur solat. Setiap dubur solat, mana hujung semayang, akhir semayang tu, jangan tinggal doa ni. Doa maksud dia, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperelokkan ibadat kepadamu. Itu doa tadi. Maka apa maksud dubur sembahyang, akhir sembahyang, ujung sembahyang? Apakah maksud dia lepas kita baca tahiyat apa semua tu, sebelum bagi salam, itu yang Nabi maksudkan sebagai dubur solat? Ataupun selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri, maka itu yang dimaksudkan dubur solat selepas sembahyang. Ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Maka kita tengok apa yang dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwa dia, dan juga penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang maksud hadis Nabi ini. Maka para ulama mengatakan bahawa bila disebut istilah dubur solat, ada ketikanya maksud dia sebelum salam. Ada ketika dia maksud dia sebelum salam, sebelum kita bagi salam. Dan ada ketikanya maksud dia selepas kita bagi salam. Ini antara punca berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Pasal apa? Kerana terdapat bukan satu tapi beberapa hadis yang menceritakan tentang hal keadaan ini. Dalam banyak-banyak hadis itu, majority, kebanyakan hadis menunjukkan bahawa dubur salat ataupun penghujung salat maksud dia sebelum salam. Kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakannya menunjukkan sebelum salam, jikalau berkaitan dengan doa. Kalau dia berkait dengan doa, kebanyakan hadis itu menunjukkan bahawa ianya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam. Contoh, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya. Nabi ajar apa kepada Abdullah bin Mas'ud? Nabi ajar tahiyat, tasyahud. Nabi kata apa? Lepas Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tasyahud, tahiyat tu, Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, summa liyatakhayyar minad du'a ba'du a'jabahu ilaihi yad'u bihi. Kemudian terserah, dia nak pilih doa yang dia suka untuk dia berdoa dengannya. Ini dalam Sunan Abi Daud. Jadi Nabi kata lepas baca tahiyat terpulang, dia nak pilih doa mana yang dia suka, yang sesuai dengan keadaan kondisi dia pada masa itu, maka dia doa dengan doa pilihan dia. Ataupun dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Abi Daud dan juga dalam Darimi dinyatakan tsummal yatakhayyar ba'du minal mas'alati ma syaa. Kemudian terserah dia memilih selepas itu, yakni selepas tasyahud, doa yang dia suka, yang dia kehendaki. Jadi itu contoh kan hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan anjuran supaya berdoa
selepas daripada tahiyat, yang menyebabkan para ulama buat kesimpulan itu maksud dia sebelum salam. Jadi nak doa, banyakkan doa sebelum salam. Dan sebelum salam, bukan selepas salam, sebelum salam. Satu lagi contoh doa yang diajar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pasal apa nama Sa'ad bin Abi Waqqas ni kita sebut? Kenapa ulama sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas bila tajuk berkenaan dengan doa? Tuan-tuan, antara sahabat Nabi yang ulama sebut doa dia mustajab, antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tajuk kita malam ni berkenaan dengan mustajab doa, waktu mustajab doa. Jadi kita nak tahu daripada tokoh-tokoh ulama sahabat di kalangan sahabat ini, apa yang mereka cakap berkenaan dengan doa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia baca doa. Antara doa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada sifat bakhil. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku berlindung padamu dari hati yang lemah. Kita tak mau hati lemah. Hati kita kena kuat. Kita tengok manusia ni, kalau lemah, macam-macam musibah. Sebab dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Kita mesti kuat. Fizikal kita kena kuat. Emosi kita kena kuat. Hati kita kena kuat. Jadi antara doa yang diucapkan, yang diamalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, minta dengan Allah perlindungan, protection daripada hati ni. Tak mau hati lemah, tak mau. Hati kita nak kena kuat. Kemudian aku berlindung daripada dikembalikan kepada umur yang buruk, umur yang jelek, maknanya nyanyuk. Kita tak mau. Tua tak apa, panjang umur 90, 100, tak apalah berapa umur yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, lagi lama, lagi kita seronok insya-Allah. Tapi tak mau sampai nyanyuk. Nyanyuk tak mau. Panjang umur kita mau. Nyanyuk tak mau. Kemudian, aku berlindung kepadamu dari musibah dunia dan aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur. Jadi ini antara doa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pada masa yang sama, fuqaha mengatakan bahawa ada doa, zikir yang kita dianjurkan untuk melakukannya selepas sembahyang. Selepas sembahyang dengan maksud selepas salam. Berdasarkan hadis-hadis sahih, banyaklah yang kita duk baca astaghfirullah, kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya. Semua itu zikir itu memang selepas sembahyang dan selepas daripada kita memberi salam. Jadi itu antara contoh zikir-zikir yang diajarkan kepada kita. Maka para ulama mengatakan bahawa walaupun luas waktu kita untuk berdoa, tetapi kesimpulan yang mereka buat ialah yang lebih tepat, zikir yang disunnahkan oleh Nabi selepas sembahyang, selepas salam, yang itu kita dah tahu dah. Tapi dalam bab doa, nak minta apa-apa dengan Allah, nak mengadu apa-apa kepada Allah, maka yang paling tepatnya ialah sebelum salam. Doa yang paling tepatnya, yang dimaksudkan dubur solat itu ialah sebelum salam. Lepas habis selesai baca tahiyat, sebelum salam, maka berdoalah dengan doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mana-mana doa pilihan kita bersesuaian dengan keadaan kita. Walau bagaimanapun kita tidak menentang sesiapa yang berdoa selepas sembahyang. Kan, dia nak doa,
dengan keadaan dia memperbanyakkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat dia. Kan? Memang bagus kita memperbanyakkan doa, tapi maksud yang paling tepat dubur solat itu ialah selepas tahiyat, sebelum salam. Jadi kalau kita berusaha nak cari waktu itu, maka ambillah waktu selepas tahiyat dan sebelum kita memberi salam. Lepas tu nak tambah lagi, lepas tu selepas salam, lepas kita zikir yang lazim yang kita ucapkan, yang kita amalkan selepas sembahyang, selepas tu nak doa banyak mana, terpulang. Kan itu cara kita merebut waktu-waktu yang dikabulkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian nak angkat tangan, tidak angkat tangan, itu terpulang kepada keadaan masing-masing. Kan? Ada dalil yang menunjukkan bahawa doa tangan kita angkat, dan ada dalil yang menunjukkan ada ketikanya doa kita berdoa kita tidak mengangkat tangan. Contohnya bila kita semayang dalam tahiyat, selepas tahiyat sebelum salam kita doa. Tapi kita doa dalam sembahyang kita tidak angkat tangan. Maka itu yang dihujahkan, yang digunakan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan bahawa doa tidak semestinya mengangkat tangan. Tidak semestinya kita mengangkat tangan. Sebagaimana yang penjelasan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa doa mengangkat tangan tidak berlaku pada semua keadaan. Berdasarkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ketikanya kita mengangkat tangan dan ada ketikanya kita tidak mengangkat tangan. Kita jangan susah hati. Katalah kita duduk dalam satu keadaan yang kita rasa tak selesa nak angkat tangan, kita letak tangan ke bawah, tak apa. Sebabnya dalam sembahyang pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala tanpa mengangkat tangan. Jadi itu yang disyarahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan persoalan mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan. Baik. Kemudiannya kita perlu mengetahui bahawa apabila kita berdoa dan kita berzikir selepas sembahyang, maka yang paling bagusnya ialah kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal. Dan kita jangan tersilap dalam memilih bentuk-bentuk doa dan bentuk-bentuk zikir. Supaya kita tidak terlepas daripada fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam negara kita hari ini kita dapati bagaimana ada kelompok yang tertentu lebih mengutamakan zikir atau doa yang diajarkan oleh syekh mereka berbanding dengan bentuk doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Apabila kita lebih mengutamakan apa yang diajarkan oleh syekh dan kita mengenepikan, kita mengabaikan zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kesesatan sebahagian daripada aliran kesufian yang sesat ataupun yang melampau ini. Di mana di sisi mereka lebih mengutamakan, mempromosikan zikir dan doa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam ajaran mereka mengkategorikan zikir ini kepada 3 kategori. Dia buat 3 kategori. Satunya disebut sebagai zikir orang-orang awam. Zikir ammah. Zikir ammah. Zikir untuk orang awam. Nombor 2 tinggi sikit. Tadi paling bawah nombor 3. Atas sikit zikir khas. Kita orang Melayu sebut zikir khas. Zikir yang khas. Khas ni mana zikir orang yang khusus. Atas sikit. Lagi atas, paling tinggi, dia panggil zikir khassatil khassah.
zikir orang-orang golongan yang paling utama. Ni dia panggil cream of the cream, terbaik di antara yang terbaik. Paling bawah awam, atas sikit khusus ataupun khas, lagi atas cream of the cream. Baik. Yang kita pelik dengan golongan tarikat yang sesat ni tuan-tuan, lepas tu ramai pula ikut tu. Zikir orang awam ni apa dia? Yang paling bawah. Dia ada 3 tadi kan? 3 tingkatan. Paling bawah, tengah, paling atas. Pelik. Golongan sufi yang sesat ni tuan-tuan, dia pelik. Zikir yang paling bawah itu, zikir orang-orang awam ialah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah tu dia letak paling bawah. Paling bawah. Padahal geng dia orang ni bila time tahlil pandai pula sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Time tahlil. Entah-entah dia faham ke tak faham apa yang dia sebut. Tekong tu, tekong. Lepas baca ayat Quran, selawat apa semua, ujung tu kan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tekong tu, khalifah tu, dia akan sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir. Ketahuilah bahawasanya apa dia seafdal zikir. Zikir yang terbaik apa dia? La ilaha illallah. Tapi bila dia mengkategorikan zikir la ilaha illallah, yang dia kata afdal zikir, seafdal zikir, dia letak paling bawah. Zikir untuk orang awam. Ini menunjukkan kecelaruan. Orang putih sebut discrepancies, contradiction, pertentangan. Benda hak dia amal, yang dia sebut, yang dia zikirkan lain, yang dia ajarkan, yang dia kategorikan kepada orang, dia buat lain. Ini contoh kan bahayanya bila kita terlibat dalam halaqah, dalam kumpulan kelompok aliran yang melampau kan, sehingga mereka mengangkat zikir yang tidak disunnahkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir yang paling tinggi kan, zikir yang paling tinggi yang mereka iktiraf sebagai zikir, orang kata golongan cream of the cream, itu zikir hu tu. Hu iaitu mengulang perkataan hu ni huwa, ha, waw kan, yang merupakan isim dhamir, kata ganti ketiga tunggal daripada lafzul jalalah Allah. Maknanya hu ni apa? Huwa tu, dia. Jadi dia letak yang tu paling tinggi. Sedangkan Nabi sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yang tekong tahlil duk baca tu. Ini menunjukkan kecelaruan di kalangan mereka sendiri. Apa dalil mereka? Mereka ada dalil ataupun tidak ada dalil? Mereka ada dalil. Cuma dalil itu muktabar atau tidak muktabar. Dalil ada, hujah ada, tapi boleh terima ke tak boleh terima, boleh pakai ke tak boleh pakai. Kita dapati mereka sanggup menggunakan hadis-hadis palsu. Mereka sanggup memaksakan, kalau ada nas yang sahih pun paksa supaya dalil itu menyokong mereka, walaupun dalil itu sebenarnya tidak menyokong mereka. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Tadi saya duk tengok dalam Facebook, ada satu orang ustaz, dia menyokong zikir-zikir macam ni lah, zikir hu kan, saya nak sebut orang malu kan, hu dengan ni saya pun nak sebut, rasa malu tuan-tuan. Kita rasa malu. Sebab apa malu? Nabi tak amal, sahabat pun tak amal, tabi'in pun tak amal, tabi'in pun tak amal. Mai ke mana?
Dia kata ada 2-3 ulama. Lepas tu dia ambil lah dalil. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, antara dalil yang ustaz tu ambil adalah daripada kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar ni tuan-tuan, kitab Syiah. Macam mana satu orang yang jadi guru agama, yang ada follower yang ramai, ada anak murid yang ramai, bila dia nak berhujah dengan kita, nak pertahankan zikir yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergamak dia ambil dalil dari kitab Biharul Anwar, kitab Syiah. Ini benda yang sangat menghairankan kita. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, amalan mereka mempunyai banyak persamaan dengan Syiah. Syiah dia menyeru ya Husain, ya Husain, ya Husain. Itu Syiah. Yang kawan-kawan kita yang menyokong zikir hu ni pula, dia menyeru nama-nama wali. Maka apa beza dengan Syiah yang menyeru nama Husain? Kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, kita hanya menyeru nama Allah sahaja. Kita tidak menyeru nama lain selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu ke? Baik, bagi laluan untuk azan.
Sidang hadirin mukminin, apabila seseorang tokoh agama dia memetik daripada kitab Biharul Anwar. Bihar, kalau kita terjemah bahasa Melayu kita ni, lautan. Al-Anwar, nur, cahaya. Maksud dia apa? Maksudnya cahaya ilmu orang-orang alim. Dia merujuk kepada tokoh-tokoh Syiah. Itu Biharul Anwar. Kita tak boleh imagine, tuan-tuan, bagaimana tokoh agama yang ada ramai murid, ada followers yang ramai, tiba-tiba bila dia berhujah untuk mempertahankan zikir-zikir yang kita pertikaikan sebagai zikir yang tidak menepati sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergamak dia mengambil dalil itu, berhujah dengan Biharul Anwar. Hak ni kita pelik. Sama ada dia tak tahu ataupun disengajakan, wallahu a'lam, kita tak pasti. Tapi kita dari segi ilmu, tuan-tuan, dari segi akademik, kita kena jujur, kena amanah. Bila kita nak berhujah, kita nak bagi dalil, nak bagi autoriti, cek tengok autoriti mana yang kita ambil, dalil mana yang kita ambil. Biharul Anwar disusun oleh Al-Majlisi, ni tokoh Syiah. Dalam Biharul Anwar, dia bukan sahaja ada hadis Nabi dengan syarat-syarat dia, bukan syarat Ahlussunnah wal Jamaah, syarat-syarat dia. Ada hadis Nabi mengikut syarat-syarat dia, ada kata-kata Fatimah mengikut dakwaan dia, dan 12 imam Syiah. 14. Ada 14. Apa yang terkandung dalam Biharul Anwar, sumber dia diambil daripada mana? Bukan hadis sahaja, tapi 14 tokoh. Tokoh yang pertama Nabi sendiri, tokoh yang kedua Fatimah mengikut dakwaan dia, dan lagi 12 tokoh adalah imam-imam Syiah yang 12. Jadi macam mana ustaz kita yang merupakan seorang selebriti, dia boleh berhujah dan tidak segan silu menyebut nama rujukan dia sebagai Biharul Anwar. Ini kita pelik. Seolah-olah, ni andaian saya, tuan-tuan, ini andaian saya. Seolah-olah dia Google tengok mana ada dalil yang boleh menyokong dia, dia ambil tanpa dia tahu nama kitab tu Biharul Anwar yang merupakan otoriti dalam Syiah. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan, apa yang ada dalam Biharul Anwar. Antaranya dalam Biharul Anwar ni, sebab dia kitab Syiah, maka dia mengandungi doktrin Syiah yang sangat bahaya kepada kita orang Islam. Contoh kita tengok, antaranya ialah apa yang terkandung di dalam tu adalah apa yang disebut oleh Al-Kulaini. Siapa dia Al-Kulaini? Kulaini tokoh Syiah. Dia ni tokoh Syiah. Dia meriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq. Dia kata apa? At-taqiyah min dini wa din. Dia kata abai. Dia kata taqiyah ni adalah bahagian daripada dini, daripada agamaku dan agama bapa-bapaku. Dan dia kata wala imana liman la taqiyatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Dia ajar tentang taqiyah. Dia kata taqiyah daripada agama. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka dia tidak beriman, tak sempurna iman dia. Ni ada kat mana ni tuan-tuan? Dalam Biharul Anwar. Kitab Ahlussunnah wal Jamaah tak ada riwayat yang macam ni, tak ada. Dalam kitab-kitab tuan-tuan tengoklah, dalam mazhab Maliki ke Hanafi, Syafi'i, Hambali, tak ada. Ataupun
mazhab lain yang juga ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Auza'i dan sebagainya, tak ada. Tiba-tiba ini yang terdapat dalam Biharul Anwar. Satu lagi contohnya, dia sebut 9/10 daripada bahagian agama, dia kata adalah pada taqiyah. 9/10 agama ni daripada taqiyah. Dekat mana sebut ni tuan-tuan? Dalam Biharul Anwar. Macam mana nak berhujah, mempertahankan dalil kalau kita mengambil hujah kita daripada kitab yang mengandungi ajaran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam kitab tu juga menyebut taqiyah, siapa yang bertaqiyah itu akhlak yang paling mulia. Taqiyah ni mungkin ada orang yang tak tahu taqiyah apa. Taqiyah ni tuan-tuan, kita menyembunyikan, kita berpura-pura. Kita sembunyikan syiah kita. Kita sembunyikan syiah kita, kita menzahir yang kita ni bersama-sama dengan orang Islam lain. Itu taqiyah. Pura-pura kita sembunyikan. Itu taqiyah. Maka taqiyah dalam Biharul Anwar dia sebut adalah akhlak yang paling mulia. Contoh, dia sebut apa? Akhlak paling mulia daripada para imam dan orang-orang tokoh penting di kalangan kami adalah bertaqiyah. Ini ajaran dia. Dia kata akhlak paling mulia di kalangan imam, mana imam Syiah, dan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting dalam Syiah, dia kata adalah bertaqiyah. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian. Dan kemudian disebut demi Allah. Dia kata, demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih aku cintai, lebih daripada taqiyah. Taqiyah paling dia suka. Siapa yang kata ni? Ini disebut oleh Abu Abdullah. Puak Syiah dia sebut benda ni. Dia kata bahawa, wahai Habib, orang yang melakukan taqiyah, Allah akan angkat darjat dia. Siapa yang bertaqiyah, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Wahai Habib, siapa yang tidak melakukan taqiyah, maka dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perkataan macam ni tak ada dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak ada. Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, tuan-tuan, tak ada. Tapi tiba-tiba benda ni ada. Kenapa? Sebab sumber itu daripada Syiah. Dan mereka mengatakan taqiyah, hukum dia wajib. Ini disebut dalam Biharul Anwar. Kitab yang jadi rujukan ustaz tu. Dia kata taqiyah tu wajib. Kalau kita tak bertaqiyah, apa hukum dia? Dia kata sesiapa yang tidak bertaqiyah, dosa dia sama seperti meninggalkan sembahyang. Siapa yang tidak pura-pura menyembunyikan syiah dia, maka dosa dia sama seperti dia meninggalkan sembahyang. Inilah Syiah. Contoh tokoh Syiah yang bernama Ibnu Babawai, dia mengatakan apa? I'tiqaduna fit taqiyah. Dia kata i'tiqad kami, keyakinan kami tentang taqiyah, annaha wajibah, bahawasanya taqiyah tu wajib. Dia kata sesiapa yang meninggalkan taqiyah, maka hukum dia sama sebagaimana orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak percaya? Orang yang dia berhujah mempertahankan zikir ni, tuan-tuan nak percaya? Dalam Biharul Anwar dia kata tarikut taqiyah, siapa yang meninggalkan taqiyah katarikis salah, sama seperti mana orang yang meninggalkan sembahyang. Banyak dia punya ajaran berkenaan dengan taqiyah. Jadi berpura-pura, bohong, tipu ni menjadi prinsip agama dalam Syiah. Maka kita sebagai orang-orang Islam, kita kena hati-hatilah tuan-tuan sekalian dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Mudah-mudahan amalan kita, doa kita, zikir kita nak pilih waktu mana, cara mana, kaedah mana, jalan paling selamat
tidak lain dan tidak bukan berdasarkan kepada Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis yang diperakui oleh para ulama sebagai hadis yang boleh dijadikan hujjah, yang boleh dijadikan dalil dalam mempertahankan sesuatu ibadat yang tertentu. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu